Baik, kita mulakan kelas kita pada petang ni dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina ibadaka wa syukurina Okay, buka kamera lah. Turn yang kamera. Saya boleh tengok muka awak. Senang nak berbincang. Saya tak tahu awak wujud ke tak wujud. Okay, Iman, Amni, Huwaida, Khairan, Nabiha tak buka. Hanifah pun sama. Is not mine. Tengah makan. Okay, dah siap makan nanti buka kamera. Okay, macam Is Luqman tu. Okay, buka. Okay, baik. Untuk hari ini, kita akan belajar bukan topik baru, masih lagi topik yang kita dah belajar, cuma saya tambah dia punya intipati dia lah. Okay, di mana awak jarang guna dan awak kena belajar sekarang. Okay, boleh tengok skrin yang saya share ni. Okay, jadi hari ni kita nak belajar mengenai kata hubung. Jadi boleh letak dalam buku pemahaman kamu tu, tajuk kita adalah kata hubung. Teacher, Ya, Kat index kan? teacher. Saya Hanifah nak cakap ni. Nasib dia tak boleh attend kelas ni. Mungkin dia lambat sikit. Okey, tak apa. Sebab dia dekat luar. Okey. Baik, terima kasih untuk bagi tahu. Okey, tulis dalam buku pemahaman ataupun nota. Kalau tak ada buku pemahaman tu, tulis dalam kertas. Nanti boleh tampal je dalam buku pemahaman. Okey. Baik, kata hubung hari ni boleh salin kat sini kalau nak salin. Kalau faham tak apalah, tak payah tulis. Lebih baik tulislah. Okey, kata hubung seperti yang kita faham digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa. Frasa tu maksudnya dua perkataan, terdiri daripada dua perkataan dengan dua perkataan, dan juga ayat dengan ayat. Okey. Contoh kata dengan kata, Ali dan Abu. Kata lah tu. Frasa, makan nasi dan minum air. Itu frasa lah. Ayat, Ali makan nasi sambil menari. Boleh? Boleh. Ali makan nasi sambil mendengar radio. Contohlah. Okay. Dah, salin, tulis secepat mungkin. Okey, Khairah siap? Okay dah siap. Ada lagi? Okey, Iman. Siapa yang baru masuk tu? Arisha, okey. Siapa yang baru masuk, cari kertas ataupun buku pemahaman sebab hari ni kita nak belajar, nak tambah lagi kosakata baru. Kata hubung yang baru. Kosakata baru, kata hubung yang baru. Pada tahap kamu kena belajar lah. Bukan lagi kata hubung yang dulu. Okey, sebelum kita mula, siapa boleh bagi saya satu kata hubung? Ada yang nak cuba? Kata hubung? Contoh satu kata hubung. Ada? Ada orang nak cuba? Khairan Nabiha. Satu kata hubung. Sambil. Sambil, bagus. Saya nak try. Apa dia Hanifah? Manakala. Manakala. Okey, lagi. Serta. Kuat sikit Iris cakap. Tak dengar suara Iris. Maka. Okey, serta. Ilham? Dan. Okey, lagi? Ada lagi yang nak cuba? Arisha? Kata hubung? Iman Syafi'i betul. Arisha? Satu kata hubung. Dan sambil kamu awak bagi. Manakala. Lalu. Lagi? Tetapi.
Tetapi, okey bagus. Jaafar. Jaafar ada tak dekat situ Jaafar? Jaafar satu kata hubung. Kata hubung. Is, satu kata hubung is. Sementara Jaafar sedang memikirkan jawapan. Is, satu kata hubung. Boleh tak Is? Boleh? Ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay, tak apa. Iman dah bagi tadi. Huaida, satu kata hubung. Banyak lagi kata hubung. Siapa yang cakap tu? Jaafar. Kalau atau betul tak? Betul lah. Okay, atau kata hubung. Okay, Amni, satu kata hubung. Amni, satu kata hubung. Tak? Akram, satu kata hubung. Saya nak cakap atau tadi. Jawab. Akram cakap apa? Tak dengar Akram. Kejap. Oh, Rosa. Okey Amni. Amni boleh chat dengan saya Amni. Saya bacakan jawapan awak ya. Apa dia Akram? Sambil? Sambil. Okey. Yang awak sebut tu itu semua yang kebiasaan yang kita gunalah. Okey, paling mudah. Okey. Baik, hari ni kata hubung yang saya nak awak catatkan, boleh tengok dekat sini. Kata hubung gabungan. Boleh buat bentuk macam ni. Okey, dalam buku kamu. Kata hubung gabungan, nama pun gabungan. Kalau kita nak menggabungkan kedua-dua ayat ataupun kedua-dua frasa ataupun perkataan. Biasanya gabungan ni untuk yang saya bagi ni untuk ayat ya. Bila kamu nak gabungkan, nak cantum kedua ayat, kita guna kata hubung gabungan. Contoh yang kata hubung gabungan yang biasa kita guna dan, lalu, sambil. Itu biasa. Jadi hari ni saya nak kita tambah yang barulah. Okey, ini kita panggil barulah. Mungkin awak pernah dengar tapi jarang digunakan. Okey, yang pertama maka, kedua lantas, serta, malahan, bahkan. Okey, so catat yang ini. 1 minit untuk mencatat dahulu sebelum saya terangkan. Dah, Khaira sudah. Hanifah dah? Belum je, kejap je. Okey. Iman Syafi'i sudah. Okey. Dah teacher. Dah, okey. Huaida sudah. Teacher guna buku apa? Pemahaman. Okey. Ini kan tata bahasa. Kena gunalah. Okey. Betul tak? Kamu jarang gunakan maka, lantas, serta, malahan dan bahkan. Okey, jadi kita kena guna yang ini untuk menjadikan ayat kamu, kita panggil ayat kamu ayat yang cemerlang lah. Kalau boleh guna yang macam ni. Okey. Boleh saya teruskan, dah siap catat? Tadi baru seorang bagi tanda bagus, 2 orang, 3. Dah. Nasif baru masuk, pastikan ada buku pemahaman pada kamu ataupun kertas. Saya bagi nota untuk awak salin. Saya akan guna dalam kelas nanti kalau awak kembali semula ke sekolah. Okey. Okay. Fia okey? Fia tak boleh cakap, chat dengan saya Fia. Okey, boleh Boleh saya sambung? Okey, kita pergi dahulu yang pertama. Bila masa nak guna maka? Boleh tak? Tu. Okey. Maka, siapa tahu maksud maka? Mungkin ada seseorang ada idea maka tu apa? Maka tu maksudnya apa? Ada yang nak cuba? Saya terima chat daripada
Oh tak dengar sangat. Okey, tak apa Fia. Nanti tengok recorded video kalau tak dapat. Siapa boleh bagi tahu marker tu apa? Tak ada? Okey, terus catat dekat sini Okey, marker. Apa sinonim dengan marker? Marker sama maksud dengan lalu ataupun sesudah itu. Sama pula ada dua. Satu je. Lalu ataupun sesudah itu. Ini sinonim marker. Boleh? Okey, boleh tulis dalam buku kamu. Ya. Marker, ya. Kalau kemudian? Kemudian Lain sesudah itu. Betul juga. Kemudian pun boleh. Tak ada masalah. Okey, cuma kita nak fahamkan dulu maksud marker tu macam mana. Okey? Kalau awak boleh faham yang tu, okey, tak ada masalah. Okey, contoh ayatnya macam mana? Apabila melihat polis telah pergi, maka dia pun keluar dari persembunyiannya. Sejurus selepas tu dia terus keluar. Okey? Lalulah sesuai dengan dia, sama. Buat satu perkara, lepas tu satu perkara. Secara berterusan. So, samalah dengan marker. Okay, Teacher, contoh ayat tu nak kena buat ke? Tulislah ayat tu. Kalau awak tak tulis ayat, kamu tak faham macam mana nak guna. Sebab tu saya bagi contoh ayat. Okay. Ada tak yang tak faham? Maka ingat dia punya sinonim, awak boleh faham dah. Maka sama maksud dengan lalu ataupun sesudah itu. Ataupun Nasif cakap tadi, kemudian. Betul lah. Okay, dah bagi tanda bagus, saya boleh bagi yang seterusnya. Ni satu je, tak perlu buat sesudah itu 2 kali. Saya yang tertulis 2. Okay, siapa yang suka rela nak bagi satu ayat dan menggunakan perkataan marker? Ada tak siapa-siapa nak cuba bagi ayat guna perkataan marker? Daripada, okay, Iman. Boleh Iman? Iman speaker okey ke tak okey lagi? Kalau okey, saya nak awak terus jawab je Iman. Kalau tak okey, saya bacakan jawapan awak melalui chat. Okey, tak apa. Tulis ayat awak melalui chat, saya baca untuk kawan-kawan awak. Saya. Siapa tu? Saya? Nasif. Oh, Nasif nak cuba. Okey, boleh Nasif dulu. Iman teruskan tulis Okey, cuba Nasif. Ya, dengar fikir. Fikir dulu, lepas tu barulah jawab. Fikir dulu, okey? Apa? Dah? Dah. Okey, apa dia? Dia pun Apa Nasif? Jepun menyerah kalah kepada 2 September. Maka berakhirnya peperangan. Oh, maka berakhirnya peperangan. Okey, betul? Jepun menyerah kalah pada 2 September, maka berakhirlah peperangan. Betul lah tu? Okey, tahniah. Iman, mana ayatnya? Okey, saya baca ayat Iman. Cikgu Rosmah menegur Ali untuk tidak membuat kawan-kawannya sedih. Maka Ali pun berhenti membuat perbuatan itu. Sangat bagus. Betul? Jadi fahamlah tu penggunaan maka. Okey, tahniah Iman Syafi'i. Tahniah juga pada Nasif yang mencuba. Okey, ada lagi yang dah siap dah salin? Siapa yang dah siap bagi tanda bagus? Tadi seorang je baru. Saya nak try. Siapa tu? Saya tu? Hanifah. Ha? Hanifah. Oh, Hanifah. Cakaplah. Saya Hanifah. Okey, nak cuba. Okey, baik. Cepat. Okey. Tetamu datang ke rumah maka membuka slipernya dan masuk ke rumah. Maka membuka slipernya. Bukan. Bukan. Boleh Iris. Semula Hanifah saya tak dengar lah suara awak. Boleh tak? Saya nak tanya. Boleh ke dalam satu ayat kita guna 2 kata hubung? 2 kata hubung boleh asalkan ayat tu strukturnya betul. Kalau penggunaannya salah, habislah salah. Ali datang ke rumah maka membuka
kasutnya dan masuk ke rumah. Okey, dekat situ Hanifah, ayat kamu tu lebih sesuai kamu guna lalu, bukan guna maka. Faham? Okey. Okey, jadi tak boleh guna. Yang tu lebih sesuai guna lalu. Dia lagi dekat dengan lalu berbanding dengan maka. Boleh ya? Okey, tak apa, nanti boleh cuba ayat yang seterusnya. Okey, saya rasa semua dah salin. Okey, kita kembali yang kedua. Itu maka ya. Maka sama dengan lalu, sesudah itu, kemudian. Yang kedua, lantas. Kamu boleh guna juga. Apa itu lantas? Lantas bersinonim dengan lalu juga, langsung atau terus. Okey, contoh ayatnya. Alia bangun tidur, lantas ke dapur untuk minum. Lalu terus ke dapur. Langsung terus ke dapur. Terus ke dapur untuk minum. Itu lantas. Boleh? Okey, boleh salin. Saya nak dengar seorang bagi satu contoh ayat lantas. Siapa nak cuba? Boleh chat dengan saya ataupun boleh raise hand lah, saya akan terus. Awak boleh terus bagi jawapan. Saya, Siapa tu saya? Nasif. Okey, Nasif. Nenek ke dapur lantas mencuci pinggan. Okey, nenek ke dapur lantas mencuci pinggan. Tahniah, betul ayat awak, penggunaan dia. Okey. Ada yang nak cuba lagi? Inilah masa nak tahu betul tak penggunaan ayat awak tu dengan kata hubung yang kita beri. Ada lagi nak cuba? Boleh ke kalau lantas tu dia macam ayat pertama? Dia jadi perkataan pertama. Maksudnya macam mana ayat dia? Macam Lantas contoh. Alia bangun tidur. Macam tu ke? Tak, lantas saya mengerti bahawa macam dia yang pertama lah. Dia start Nasib daripada makin tenggelam lantas tu. suara awak. Nasib saya tak dengar. Macam Dia mana? macam dia Baca ayatnya macam mana? Sekejap tengah fikir ayat ni. Kalau lantas di tengah, lantas di awalnya, saya rasa kurang tepat sebab dia nak gabung ayat. Kalau nak gabung dia mesti berada di tengah, dia tak boleh ada di hadapan. Tu macam lantas mengapa kamu lantas mengapa tidak menuliskan nama? Lantas kenapa kamu? Itu penggunaan bahasa dulu kala tu gayanya tu. Awak dapat daripada mana tu? Ada kakak saya punya buku. Itu bahasa dulu kala lah tu. Kat sini yang itu dia tak jadi kata hubung. Okey? Okey. Yang ini baru dia jadi kata hubung sebab dia nak gabung. Okey, boleh? Ada yang nak bagi contoh lagi ayat? Tak ada dah. Seorang je. Daripada Khaira Nabiha, Alisha terdengar seorang perempuan menjerit di luar lantas pergi ke luar rumahnya. Betul? Okey, cubaan yang baik boleh fahamlah tu penggunaan lantas. Dah siap salin? Saya nak pergi pada yang seterusnya. Bagi tanda bagus kalau kamu sudah siap menyalin. Seorang? Baru seorang? Dua? Tiga? Baru 3 orang? Saya ikut majoriti je sekarang ni. 4. Khaira, Alisha, Salin, Nota. Okey, 5. Boleh faham ya lantas ni? Kalau tak faham terus tanya saya. Boleh. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Okey, kalau tak sempat salin nanti tengok pada recorded video, okey? Baik, kita terus sebab kita banyak lagi nak tengok ni. Okey, yang seterusnya serta. Serta paling mudah nak digunakan. Dah ramai juga pernah gunalah. Serta bersinonim dengan dan ataupun juga. Ali, Abu serta Ahmad tidak hadir ke sekolah. Awak tak nak guna dan, awak nak guna serta. Betul, tak ada masalah. Ataupun awak nak guna dan, boleh juga. Ali, Abu dan Ahmad serta Hanifah tidak hadir ke sekolah. Pun boleh. Jadi serta boleh digunakan bersama dengan dan. Boleh faham? Okey. Maksud serta tu dan juga ataupun juga. Okey.
Ada sesiapa yang nak bagi contoh ayat pada saya? Saya. Nasif. Nasif ke? Okey Nasif, ayat awak. Macam Zahid serta abangnya menonton wayang. Zahid serta abangnya menonton wayang. Okey, betul. Lain. Tolong cuba. Malu nak bercakap, chat dengan saya. Irham tak nak cuba? Busy nampaknya tu. Nyalin. Alisha. Khaira Alisha. Bagi satu ayat Khaira Alisha. Serta. Alisha, ada tak dekat situ Alisha? Ada. Fia, Hana, Khaira. Hana, Khaira. Mana pergi ni? Iris lah. Cuba buat ayat serta Iris. Iris ada ke belum Iris? Toilet tu balik. Ada yang bagi chat ke? Kenapa saya tak boleh buka chat? Saya ada. Ha? Saya Macam tak mana? tahu. Saya ada tapi saya tak ada Okay, ayat. Iris cuba bagi ayat serta Iris. Saya tak fikir lagi lah teacher. Apa dia? Saya lagi. Saya tak fikir ayat lagi. Oh, tak boleh buat ayat. Okay, tak apa. Okay, Iman Syafi'i. Okay. Kita tengok kat chat. Ayat Iman. Sekejap ya. Keluar pula. Okay, ayat Iman. Mana ayat Iman? Huwaida. Oh, patutlah saya tak dapat awak punya ni tadi. Lantas tu terus pergi. Ya, Fia. Betul, Iman Syafi'i. Aiman menyukai aiskrim serta adiknya juga menyukainya. Iman betulkan Aiman serta adiknya menyukai aiskrim. Baru betul Iman? Ana Khaira, Iris. Serta dan sertai sama maksud ke? Tak. Serta tu juga. Sertai awak join. Okay. Mia, Nur serta Maya tidak hadir ke sukan sekolah. Betul. Betul Huwaida. Mana Alisha serta Alia pergi ke kantin untuk membeli makanan. Betul. Teacher serta, saya dah beritahu Sofian beli kasut serta beg tangan. Okey, betul Hana Khaira. Okey, so saya harap semua orang dah faham lah serta agak mudah lah. Okey, seterusnya kita pergi malahan. Apa itu malahan? Malahan bersinonim dengan lebih daripada itu ataupun semakin bertambah. Lebih daripada itu. Contohnya, dia bukan sahaja bijak, malahan rajin pula. Dia bukan sahaja bijak, lebih daripada itu dia rajin juga. Dia bukan sahaja bijak, dia semakin. Dia pun juga rajin. Itu malahan maksud dia. Okey, ada siapa-siapa nak cuba bagi ayat malahan? Faham tak malahan tu macam mana? Malahan ni macam malah Malah, betul? Ada perkataan malah lah. Oh, okey. Jaafar, dia dekat situ tak Jaafar? Ada siapa nak cuba malahan? Malahan tu sama macam jugalah. Dia bukan saja bijak, malahan rajin pula. Dia bukan sahaja pandai menulis, malahan dia juga pandai membaca. Betul lah. Ada lagi yang nak cuba? Aiman menyukai aiskrim, malahan dia suka coklat. Okey, betul? Iman Syafi'i malahan menyukai coklat. Okey, betul? Ada lagi yang nak cuba? Ya. Kalau dia bukan sahaja, tak apalah, bahasa tu bahasa kasar sangat.
kasar pula. Lembutkan, guna perkataan yang baik. Tukarlah. Tapi faham setakat ni malahan ya? Jangan terkejut pula bila dapat soalan yang melibatkan malahan, tak faham pula. Penggunaan dia, maksud dia ada dekat sini. Ada. Kalau macam Akram aduh apa tadi? Adam? Akram akan berjoging setiap hari. Malahan hari hujan. Nasif dah suara awak slow sangat dah Nasif. Tak dengar. Akram Akram akan berjoging setiap hari. Malahan hari hujan. Kurang tepat. Tak betul. Okey, cuba lagi yang lain. Hayat Huwaida dekat sini ada. Dia bukan sahaja pandai, malahan aktif dalam sukan. Betul? Okey, dia maksud dekat situ, Nasif, kita guna bila dia dapat satu kelebihan dengan dia ada kelebihan yang lain lagi. Baru kita guna malahan. Boleh Nasif? Okey. Dia guna kedua-dua kelebihannya. Okey, itu malahannya. Kita teruskan kepada bahkan. Okey, apa itu bahkan? Bahkan sama maksud dengan tetapi juga, sama juga maksud dengan malahan yang tadi kita belajar. Datuk saya bukan sahaja tidak tahu menulis, bahkan tidak tahu membaca. Sama dengan malahan tadi. Tak reti ni, dia tak reti yang ni, dia pun tak reti yang macam ni juga. Okey, so kita guna bahkan lah yang kita akan guna. Ada siapa-siapa nak bagi contoh ayat bahkan? Hanifah, ada dekat situ tak Hanifah? Ada? Hanifah, boleh bagi satu ayat bahkan? Oh saja. Maksud bahkan sama Okey. dengan tetapi juga. Contoh sekejap. Ali bukan saja tidak tahu bermain bola, bahkan juga tahu bermain badminton. Okey, betul? Jawapan yang baik, tahniah Hanifah. Aiman tidak menyukai kucing, bahkan dia tidak menyukai anjing. Betul? Sama je dengan malahan tadi. Ada yang nak cuba lagi? Cikgu. Ya? Ni kakak terhubung. Buat sikit Nasif. Saya ada jumpa dalam abang saya punya buku kan. Ya. Dia tulis kata hubung juga, tapi dia macam bahkan kamu menang saya akan berusaha lebih kuat lagi. Semula lagi sekali, bahkan kamu menang saya. Kamu menang saya? Nasif boleh chat dengan saya tak Nasif? Saya nak tengok sikit ayat dia macam mana untuk saya terangkan. Sebab saya tak jelas awak sebut. Okey Huwaida, adik saya bukan saja tidak tahu mengeja, bahkan juga pandai menulis. Kurang tepat dekat sini Huwaida. Kalau nak guna bahkan juga tidak pandai menulis. Okey, tetapi juga dia ada perbezaan. Bahkan kita guna bila dua-dua tu dia tak tahu. Okey? Bukan saja tak tahu mengeja, bahkan dia juga tak pandai menulis. Itu bahkan. Okey. Okey. Nasif chat dengan saya ke tak? Ke tak nak chat? Jawapan tu. Untuk saya terangkan. Semua okey? Dah siap salin? Bahkan kamu telah memenangi saya akan berusaha lebih kuat lagi. Bahkan kamu telah memenangi saya. Okey. Betul ayat ni, tapi ini bahasa biasanya ayat-ayat dulu kala lah bahkan ni digunakan. Okey? Boleh diterima. Tapi kita jarang guna tau Nasif yang ini. Sebab itu bahasa dulu-dulu kala. Kita sekarang kita punya bahasa kita bahkan ni kita jadikan di tengah-tengah sebab dia jadi kata hubung. Boleh faham Nasif? Okey. Baik, dah habis semua salin? Okey, jadi itu 5 kata hubung baru yang perlu kamu faham penggunaannya.
Maka, lantas, serta, malahan dan bahkan. Ni kena fahamlah bila nak guna. Sekejap lagi ada soalan, saya nak awak boleh dapat jawab lah mana nak guna benda ni. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ini gabungan. Sekarang kita nak pergi kata hubung yang kedua, jenisnya ialah kata hubung pancangan. Okey. Boleh letak dalam buku surat yang baru. Kata hubung pancangan ada 5 juga. Saya bagi yang baru. Bahawa, manakala, walaupun, kecuali dan juga selagi. Teacher, Ya saya. saya tak tulis lagi tau. Saya tulis yang macam teacher nanti hantar dekat VM. Ya. Tak apa, boleh juga. Tak ada masalah. Catat yang ni dulu pun okey dah. Okey? Okay. Tak tahu. Okey. Baik. Bahawa. Okay, catat yang ni dulu pun tak apa. Betul cakap Nasif. Kalau anda kata awak tak cukup masa, nanti boleh tengok dalam VM lah. Okey, boleh salin nota daripada VM. Okey. Okey, kita pergi terus kepada bahawa. Pernah guna kan bahawa? Siapa boleh bagi ayat pada saya sebelum saya terangkan? Bagi ayat bahawa. Ada siapa nak Sekejap cuba? je tengah fikir. Okey. Sebab pernah guna dulu. Okay. Khairan Nabiha, nak cuba? Alisha? Fia, chat dengan saya. Ziad boleh cuba bina ayat bahawa. Chat dengan saya. Ada chat tak? Tak ada. Irham tak nak cuba ke? Senyap dari tadi Irham. Cik. Siapa Okey. Kumar? Saya yakin bahawa kamu akan kalah pada hari pertandingan. Saya yakin Nanti. bahawa kamu akan kalah. Betul? Okey. Tahniah, Nasif je banyak jawab ni. Yang lain senyap je. Okey. Kita terus pergi tengok pada bahawa. Bila nak guna bahawa. Okey. Okey, bahawa adalah kata hubung yang kita gunakan untuk menghubungkan ayat utama dengan ayat sampingan. Ayat pertama kamu dan ayat kedua. Macam mana nak gabungkan. Okey. Kita tak boleh guna gabungan tadi. Sebab dia tak sama. Okey, ni dua ayat yang beza. Kami mengetahui dia berbohong. Macam mana kita nak sambungkan dua ayat ni? Jadi bahawalah paling sesuai yang kita gunakan. Kami mengetahui bahawa dia berbohong. Nampak? Samalah dengan ayat Nasif tadi. Itu bahawa. Boleh? Boleh faham bahawa? Boleh. Ada lagi tak yang nak bagi contoh bahawa? Saya nak Alisha lah. Alisha bagi contoh ayat. Alisha? Alisha tak ada. Yes, Nukman, can you tell me one of the sentence? Satu ayat. Dia tengah busy. Iman Syafi'i boleh chat dengan saya jawapan awak untuk saya baca. Khairan Nabiha, cuba bahawa. Khairan Nabiha, ada dekat situ ke tak? Hilang juga. Ya. Khaira, bagi satu ayat Khaira. Bahawa. Tahu lah, tak tahu. Tahu. Okey, ada yang nak tolong Irham? Ayat bahawa. Irham cepat. Irham cepat. Irham boleh. Boleh tak Irham bahawa? Lah kan dekat Beyblade kan ada selalu dia cakap. Dia pula yang dia cakap dalam Beyblade. Tak. Saya ambil daripada Beyblade punya tu lah sama tu. Lah. Gitu. Saya ingat. Senang je bahawa. Ali mengatakan bahawa hari ini akan hujan. Bahawa. Betul tak? Televisyen menyiarkan bahawa hari ini hari persekolahan. Contohlah. Boleh juga. Irham? Ada chat daripada siapa ni, kita tengok. Kami mengetahui bahawa dia mencuri duit itu. Betul. Aiman ternampak seorang menjual aiskrim. Bahawa dia membelinya. Ni kurang tepat. Iman ni nak makan aiskrim ke? Dari tadi ayat dia aiskrim aja. Dia belanja belanja. Ya,
Teacher tadi Irham nak jawab. Okay. Okey, Angkat Irham tangan. nak jawab. Baik, cepat. Nak gini. Perdana Menteri memberi pengumuman bahawa bahawa esok sudah bermula persekolahan. Esok memulanya persekolahan. Okey, boleh diterima. Perbaiki, perkemaskan sedikit lagi ayat ya. Okey. Baik, itu bahawa sudah. Okey, seterusnya manakala. Ni favorite Hanifah. Hanifah, manakala? Bagi ayat manakala Hanifah? Hanifah ni macam cik semua pula. Kejap tunjuk muka, kejap tak ada. Kejap. Sekejap, manakala. Saya terang dulu. Manakala digunakan oleh orang yang berbeza dengan perlakuan yang berbeza. Maksudnya ada dua orang yang berbeza, buat dua perbuatan yang berbeza. Contoh inilah. Saya membaca buku manakala adik saya sedang bermain bola. Saya ni orang lain, adik ni orang lain. Saya ni buat benda lain, adik buat benda lain. Jadi guna mana kala. Boleh bagi ayatnya, Hanifah? Okey. Abu sedang bermain bola manakala manakala Zain pula bermain congkak. Okey, boleh. Tak ada masalah. Orang yang berbeza, aktiviti yang berbeza. Betul. Okey, ada lagi nak bagi contoh? Chat dengan saya. Terima kasih Hanifah. Saya Nasib. Irham membaca buku manakala Shu pula sedang bermain gasing. Okey. Samalah ambil saya punya membaca buku. Banyak lagi aktiviti lain Boleh guna lain. Boleh juga. Saya bermain phone. Sudah. Phone tu apa Akram dalam bahasa Melayu? Telefon bimbit Saya bermain telefon bimbit manakala adik saya melukis sebuah potret. Betul. Okey, ini saya nak kena terang sedikit. Ramai sangat yang salah guna manakala dia guna orang yang sama tetapi perbuatannya berbeza. Contohnya macam ni. Saya membaca buku manakala bermain bola. Dia guna orang yang sama tapi perbuatannya berbeza. Salahlah dekat situ. Okey, dia ingat tetapi pula dekat situ. Dengar. Iman Syafi'i, Sarah memakan sayur-sayuran manakala Aiman makan aiskrim. Memang Iman Syafi'i nak makan aiskrim agaknya ni. Okay? Iman nak makan aiskrim ke Iman? Ya, Nasif. Cik dengar ke? Saya cakap. Dengar lah, boleh tak dengar pula. Kenapa? Tak ada apa-apa. Okey. Jadi hati-hati dengan penggunaan manakala dan juga tetapi. Ramai juga yang tulis saya membaca buku tetapi adik sedang bermain bola. Kurang tepat. Sebab tetapi untuk seorang sahaja. Saya membaca buku tetapi tidak suka membaca majalah. Contohlah novel. Saya membaca novel tetapi saya tidak suka membaca majalah. Okey. Tu ya Hawaida, saya sedang buat kerja sekolah manakala kakak sedang minum air. Okey. Boleh itu manakala. Seterusnya, walaupun, walaupun paling senang. Walaupun sinonim dengan sungguh pun ataupun biarpun. Salah ni tertanda pula. Biarpun saja. Dia tidak berputus asa walaupun dia sudah gagal. Ada yang nak bagi saya contoh satu ayat walaupun? Siapa nyanyi tu? Jaafar dia dekat situ ke? Jaafar bagi suatu contoh walaupun Jaafar. Jaafar dia dekat situ ke tak? Tolong chat dengan saya. Akram. Ayat walaupun. Dia tidak berhenti walaupun sabar saya tengah fikir. Dia tidak apa tadi? Saya tak dengar. Dia tidak Berhenti walaupun saya tengah fikir. Dia tidak berhenti walaupun berhenti apa? Berhenti bawa basikal. Dalam bahasa
Dia tidak berhenti walaupun sudah dilanggar. Contoh. Budak scary ya. Cuba. Cepat Akram. Nanti boleh cuba Ada lagi yang nak bagi contoh? Huwaida. Saya unmute awak Huwaida. Huwaida bagi saya contoh walaupun Huwaida. Boleh tak? Boleh tak Huwaida? Ziyad boleh cuba. Siapa tu? Kalau Irham tidak serik walaupun bapaknya sering merotan dia. Apa yang Irham buat ni? Siapa tak serik ni? Betul, tak salah. Betul lah ayat awak tu. Irham tidak serik walaupun sering dirotan oleh ayahnya. Dia tidak berhenti berlari walaupun kakinya tercedera. Akram, pandai pula boleh. Ziyad, dia tetap pergi ke sekolah walaupun dia demam. Bagus, paling mudah ayat. Dia sering tu apa? Sering bermaksud selalu. Boleh? Lepas tu. Dia tetap bermain di padang walaupun hari sudah hujan. Nampak tak? Ada kondisi dekat situ. Ada dia punya syarat. Walaupun dengan meskipun lain ke? Sama? Sama boleh. Sinonim lah. Sinonimnya. Ini banyak sangat saya nak bagi sinonim. Saya bagi paling mudah je lah. Boleh juga. Itu walaupun. Seterusnya kecuali. Paling mudah kecuali. Saya. Melainkan maksud kecuali. Contoh, semua pelajar 6 amanah memakai baju sukan kecuali Hanifah. Nak kena Hanifah ni tak pakai baju sukan ni. Kecuali ada seorang yang tak buat daripada tu. Apa dia contohnya, Nasif? Jawab semua soalan kecuali soalan kedua. Betul? Mana orang dapat tu? Macam selalu apa? Teacher apa entah cakap masa tu. Saya pun dah tak ingat dah. Daripada arahan lah. Betul. Ada lagi yang nak cuba? Kenapa yang lain senyap? Macam hari ni tidur ke? Khairan Nabiha bagi satu ayat kecuali. Kecuali, melainkan. Semua orang buat yang ni, kecuali seorang ni. Semua rakan-rakan Abu bermain bola sepak kecuali Ahmad. Betul? Macam itulah kecuali. Tahniah. Cubaan yang baik. Ada chat daripada seseorang. Akram, semua peserta memakai kasut sukan kecuali Nasif. Nasif ni nak berkaki ayam kenapa? Betul? Akram. Cubaan yang baik. Kita pergi yang seterusnya. Akhir sekali selagi. Apa itu selagi? Sinonim dengan selama atau sementara masih. Selama masih ataupun sementara masih. Contohnya, talian telefon di rumahnya tidak akan disambung semula selagi bil telefonnya belum dibayar. Nampak tak? Dia ada syarat. Kalau tak bayar bil telefon, selagi itulah talian telefon dia tiada. Itu selagi, ada syarat. Ada yang nak cuba bagi ayat selagi? Mari mencuba. Ayat selagi. Malu nak cakap, chat dengan saya. Saya bacakan. Kita mesti sabar selagi kita mampu. Kita mesti sabar selagi kita mampu. Betul. Ada lagi nak cuba? Iris? Ya. Iris, ayat selagi Iris.
Tak aja saya fikir. Saya tak siap silent je. Nanti boleh tengok dalam PM. Huwaida, rumah ayah Muhammad tidak siap lagi selagi tidak dibina. Malah tak siap kalau tak Sure. Ya, okey. Wi-Fi apa sebenarnya? Wi-Fi. Wi-Fi lah sebutan dia juga. Right. Okay. Wi-Fi. Sambungan Wi-Fi lah. Okey. Wi-Fi di rumahnya tidak akan ada selagi ayahnya tidak bayar. Okey. Wi-Fi apa tu ataupun jalur lebar lah ya. Orang nak guna internet. Okey, boleh? Okey, ayah Aiman tidak akan berhenti melompat saja. Aiman tidak akan berhenti melompat selagi tali melompat itu berhenti. Iman kurang tepat ayat tu Iman. Aiman tidak akan berhenti melompat selagi tali itu masih bergerak. Okey Aiman? Iman pula. Iman? Okey, bergerak kita guna. Okey. Terima kasih atas cubaan. Okey. Tak apa Iman, jangan sedih. Boleh cuba lagi. Okey. Kebanyakan jawapan awak sama ni okey je. Baik. Sekejap. Nanti boleh sekejap lagi sikit je. Lagi yang ayat tadi tu. Yang untuk selagi tu. Selagi ni ke? Akram, saya tidak mendapat telefon bimbit saya selagi tidak menyiapkan kerja rumah. Sangat bagus. Betul? Dapat telefon bimbit selagi tak siap kerja rumah. Betul Akram. Dah ke Hanifah? Saya salah. Okay. Baik, mari kita cuba buat latihan 1. Saya nak semua orang beri respon dalam chat. Okey. Nombor 1. Ibu tidak membenarkan Azlan keluar bermain. Dia enggan mengemas biliknya. A. Selagi. B. Kecuali. C. Supaya. D. Sementara. Orang yang chat pertama saya terus unmute dia. Okay. Daripada. Wow. Lajunya. A, B, C, D. Okay. Okay, ada seorang yang lain. Okay. Yang lain semuanya sama. Melainkan seorang ni. Okay, daripada saya buka soalan ini kepada orang ini. Irham. Oh, Irham je lain sikit. Irham pilih B. Kenapa? Saya silap jawapan. Saya silap jawapan. Silap jawapan? Saya silap pilih jawapan. Habis tu awak nak pilih apa? A. Nak pilih A. Okay. Jadi ramai dekat sini memilih A. Selagi. Kenapa selagi? Siapa orang pertama chat saya tadi tu? Tengok sekejap. Iris. Iris. Kenapa selagi Iris? Iris orang pertama yang chat. A. Kenapa Iris lagi? Sebab lagi tu macam untuk dia kalau dia tak buat tu, dia tak boleh. Macam saya sesuai lah. Gitu pula. Saya. Macam ni. Okey. Nasib macam mana? Dia macam ibu dia ni tidak menggunakan anak keluar main. Kalau selagi ni macam kalau dia tak buat lah. Okey. So lebih apa maksud awak? Okey. Maksudnya selagi kita guna, kalau nak terang macam ni kita guna selagi sebab dia ada syarat dekat situ. Betul? Mak dia tak benarkan dia keluar dengan syarat sebabnya dia tak nak kemas bilik. So ada sebab lah dekat situ yang menyebabkan mak dia tak benarkan dia keluar. Jadi kita guna selagi. Tak boleh guna kecuali ya Irham. Okey. Sebab dia bukan melainkan dekat situ. Okey. Dengar tak? Kalau saya klik kat situ dia akan bunyi tepukkan. Ada tak awak dengar? Tak ada dengar tepukan? Oh lah Teacher tak share sound. Oh, teacher tak share sound. Patutlah. Oh, begitu ke? Kat mana nak share sound Dekat bawah tu, kat bawah. Yang share screen kat bawah. diam. Dekat new share tu ke?
Share Tak, dia sound. just skip. Lepas tu teacher dekat bawah tu, bawah sekali nanti dia tulis share sound. Share computer sound. Sekejap Kita kena bagi ni. Kalau tak nanti rugi lah teacher dah buat kan. Oh, share computer sound. Dah. Cuba try. Dengar tak? Dengar. Tahniah. Bunyi macam boleh lah. hujan aja. Apa dia? Bunyi macam hujan. Hujan pula. Aiskrim adalah makanan yang tidak sihat untuk kesihatan badan kita. Apa ni? Iman. Iman memang suka aiskrim aja. Dia pelik lah. Okey, kita cuba yang kedua. Okey. Kalau dengar tepukan betul, kalau dengar bunyi bom, maksudnya jawapan awak salah. Okey, nombor 2, semua ahli keluarga gemar makan durian. Haidar. Alah, senang je soalan. Ni. Saya Kecuali yang tulis soalan senang pula tu. Chat dengan saya. Tak boleh start. Okey, Ziyad pun. Okey. Pulang lah. Okey. Okey, saya buka jawapan ini kepada Is. What is the answer? Apa jawapannya Is? Kecuali B. Baik, kita dengar. Kalau dengar bunyi tepukan, means you betul. Kecuali. Kalau tak ada tepukan, bunyi bom, means you salah. Okay? Alright, so betul. Tepuk bahu. Yay, I'm correct. Yeay, Is ni. pandai. Semua pandai. Okay, ramai yang pilih B, betul lah. Senang je kan? Okay, yang ketiga. Kita kongsi soalan yang ketiga. Okay, gajah hidup di darat, ikan hidup di dalam air. Okay. Jawapannya. Nak dengar suara bom, pilihlah salah. Saya bomkan. B daripada okay, B. Okay. Ada lagi? Semuanya sama. Dah lah nasib saya nampak. C. Okay, Iman kata C tetapi yang lain pilih B. Saya ikut jawapan Iman. Dengar Gajah hidup di darat tetapi ikan hidup di dalam air. Jawapan dia. Okay. Iman dengar Kalau betul, betul lah. Betul ke salah tu? Ya Allah. Allahu Akbar, matilah semua orang. Okay. Salah ya, bukan C. Okay, tengok tu. Dua benda berbeza dan tempatnya berbeza. Jadi paling tepat kita guna, terkejutnya. Paling tepat adalah. Tapi teacher dia cakap digunakan oleh orang yang berbeza dengan perlakuan yang lain. Oh, okey tak. Okey. Betul. Saya punya nota tu lah yang salah sikit. Tak semestinya manusia sahaja. Benda hidup. Tak, dia kena laku. Dia cakap kena ada perlakuan. Macam mana Akram? Nak overthinking sikit. Apa? Okey, jawapannya manakala lah sebab bendanya berbeza dan tempatnya tu pun berbeza. Kalau tetapi, benda yang sama dia buat perbuatan berbeza. Baru tetapi Okay, Kena so sentiasa kita tengoklah kaitkan. Okey, soalan yang keempat. Habis dah kelas. Okey. Dengan keberanian pemuda itu, budak yang hampir mati lemas itu diselamatkan. Apa jawapannya? Okey, chat dengan saya. Budak yang hampir mati lemas. Saya dapat chat daripada Waida. Okey. Lagi. Irham. D. Kot. Okey, Nasif. Okey, daripada Iris. Okey, Nasif. Okey. Is Rukman? Chat with me. What is your answer? Apa jawapan kamu? D. Okey. D. Apa dia is? D. Jawapan is D. Okey. D sekarang ni is Nukman, Iman Syafi'i. C Nasif, B paling ramai pilih B. Ada B. B daripada Iris. Okey, kita pilih dulu B. Betul tak B? Tengok kat sini. Iris bom untuk awak. Okey. Bukan sekiranya. Ada yang jawab C. Nasif. Oh my god. Dua kali kena bom.
Okay. Ada yang pilih D. Baru D pula. Okay, tepuk bahu. Ya, saya betul hari ni. Okay, Overthinking D, lah maka. Nasif. Dengan keberanian pemuda itu, maka jadi. Lalu, budak yang hampir lemas tu diselamatkan. Okay, soalan yang terakhir sebelum habis kelas. Okay. Cepat. Saya nak. Dah habis saja. Belum lah, ada satu lagi. Cepat. Kelas dah nak habis dah. Cepat. Cuaca kurang baik, pertandingan itu tidak ditangguhkan. Walaupun cuaca kurang baik, pertandingan itu tidak ditanggung. Bukan. Nasif C, Khaira C, Iris A, sama dengan Irham A. Saya rasa pun saya rasa pun Okay, saya cancel. Saya cancel. Okay, C. Okay, saya tekan A dulu. Siapa A tu? Ada yang minta B tak? Tak ada B. C. Walaupun ke? Ramai yang pilih C. Betul lah. Walaupun baik, pertandingan itu tidak ditangguhkan. Bukan jika cuaca kurang baik. Pertandingan itu tidak ditangguhkan. Okey, kurang tepat. Okey, baik. Itu sahaja. Cukup 5 soalan kita untuk hari ini. Okay, diamlah. Siapa tu? Ada soalan? Entah dengan buat apa tak dengan tab dia tu. Okey, setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas selepas ni nanti. Okey. Baik, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Az. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Az innal